Kemudian hukum berkorban pula. Hukum korban, kita tahu kan, korban ni ijma' ulama. Berat setiap lembu berbeza. Satu bahagian 7 orang, 35 orang. Satu bahagian 7 orang. Macam mana equal to 35 orang? Yang tak tahu ni macam mana. Bagaimana jika keseluruhan timbangan daging dicampur ke semuanya dan kemudian diakhir-akhirkannya? Bagaimana hubungan dengan hukumnya? Bolehkah timbangan semua daging dicampur atau perlu timbangan daging setiap ekor diasingkan, tidak dicampurkan dengan lembu-lembu lain? Ini apa ni? Masalah pengagihan. Kita belum masuk lagi masalah pengagihan ni. Dia ada dua isu tuan-tuan. Isu korban ni, satu korban tadi dia kata sembelih je dah, awak punya ibadat dah diterima oleh Allah SWT. Agih tak agih itu bukan awak punya hal. Sembelih je kita punya apa ni, ibadat dah diterima oleh Allah SWT. Sekarang pula lepas kita dah sembelih, isu dia adalah daging ni. Daging ni nak buat apa dengan apa ni, dengan daging ini? Apa yang paling afdal nak buat dengan daging ini? Paling afdal sekali adalah sedekahkan semua. Itu paling afdal sekali lah. Dan ambil sedikit lah, apa ni, segenggam ke apa, untuk bawa balik ke apa, untuk apa ni, sedikit lah, dekat sekilo ke apa ambil. Lain semua adalah sedekahkan kepada itu yang paling afdal sekali lah. Berarti itu konsep korban apa? Adalah sedekah. Yang kita sembelih, lepas tu kita sedekahkan semua. Itu yang paling afdal sekali lah. Paling afdal. Tapi ulama pun tengoklah, ulama pun cakap, kalau orang yang berkorban tu datang je, yang lain semua saya sedekahkan, senang tak kita? Surau senang tak? Orang semua cakap semua sedekah kan. Kita pun tak ada masalah lah, sedekah semua kan. Kita boleh buat lah apa kita suka. Dia dah bagi kepada surau. Itu yang paling mudahnya. Dan yang paling susah sekali adalah dia nak bahagian ni, dia nak bahagian itu. Kalau saya, awak pergi ambil lah, pergi sembelih sendirilah. Pergi lapar sendiri, pergi buat sendiri. Kalau nak ini. Orang dah bagi free service. Surau ada charge tak? Free service. Kalau awak kena luar, awak kena charge lagi servis tu berapa, sembelih ni semua. Jadi sebagai orang yang nak korban ni kena bertimbang rasa, kena letakkan tempat sebagai orang yang berkorban. Sebab itu adakan akad ke apa, adakan apa, kami serahkan kepada surau untuk uruskan. Secara mutlak apa dia nak buat, berapa itulah kami serahkan. Itu yang sebaiknya lah. Dan kalau itu dah tak ada ungkitan ke, dah tak ada apa, kita cakap dah settle lah dalam masalah ini, dah settle, tak ada merungut, tak ada ini je. Aku nak ni, aku nak itu, bahagian ini, bahagian itu. Okey. Kalau itu orang yang berkorban lah, orang yang berkorban, peserta korban. Kemudian surau pula. Surau kena bincang lah. Jangan tanya hukum dia tak ada hukumnya. Dia tak ada hukum. Dia tak ada hukum kita nak beri berapa kita. Atau kata ulama, kalau orang tu cakap aku nak semua, aku tak nak bagi sedekah, semua aku nak ambil. Tak boleh buat apa-apa, bagi aja. Melainkan korban yang nazar ke apa, atau korban yang wajib, tak boleh, dia kena sedekah. Kalau dia nak ambil semua, apa kita boleh buat? Hukum dia tak ada macam spesifik hukum. Berapa timbangan, berapa ini semua. Dia tak ada apa-apa. Itu kebijaksanaan lah, mesyuarat lah. Benda ni boleh mesyuarat, benda ni boleh mesyuarat, benda ni tu. Itu tak ada spesifik. Tak ada Islam cakap hukum dia apa. Hatta yang cakap riwayat Ibn Abbas kata sepertiga untuk peserta, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah tu kan. Itu ijtihad aja. Itu ijtihad aja, di mana
kata ulama, ulama muhakkik pun yang cakap dia bergantung pada tempat. Kalau tempat tu tak ada orang miskin, nak cari orang miskin pun susah. Jadi portion orang miskin tu tak semestinya sepertiga. Dia mungkin satu bahagian lah kita cakap. Ada bahagian sikit, mungkin sedikit. Yang ini pula banyak. Yang ni, kalau kita cakap yang orang datang tolong ramai, tak tahulah, saya tak tahulah 5 ekor berapa puluh orang datang kan. Orang datang kalau 1 ekor sekali 10 orang yang kerjakan, dah 5 ekor dah 50 orang. Sampai 50-100 orang. Kesian kan orang kan datang kerja daripada pagi sampai ke tengah hari. Tak kesian ke? Kita pun tahu dengan panas-panas dengan ini. Itu awak tak itu bahagian mereka itu yang diberikan kepada mereka, dihadiahkan kepada, bukan upah, dihadiahkan kepada mereka yang buat kerja lagi. Mereka mimbabil aula lah, mereka yang kita nak appreciate lah, kita nak hargai. Kalau buat makan, buat ini semua. Jadi kena bincang masalah agihan ni semua. Senang nak kata tak ada hukum tak ada hukum yang spesifik. Tak ada hukum. Kalau kita lebih timbangan, kita lebih bahagian ni, kita salah, kita ini, dia tak ada. Tak ada. Itu terpulang kepada mesyuarat apa yang diputuskan, dah itu diputuskan. Dan semua boleh beri pendapat dalam mesyuarat apa yang terbaik, cara yang terbaik untuk yang cuma kita tak nak ulangi lah rungutan ketidakpuas hati orang ini semua. Kena take itu account lah. Apa yang orang selalu berumur ke, selalu ni tak puas hati ni, apa ni, masalah apa. Kadang-kadang kita nak kena take itu account lah, apa yang dia tak puas hati. Kemudian cuba buat orang gembira. Ini hari-hari gembira. Cuba buat satu hari yang menggembirakan semua orang. Datang tension aja. Bila ibadah kawan dah tension lah. Ini hari-hari bergembira, kata Rasulullah SAW. Bergembira dengan banyak dia daging, banyak. Apa ni kita cakap rezeki ni semua, hari bergembira. Kita pula tensionkan orang pula datang. Allahu Akbar. Jadi nak kena saya tengok itulah biasanya macam itulah masalah setiap tahun berulang tak settle. Saya bukan cakap ni atas dasar kerana kitab. Ada satu tahun tu saya jadi pengarah korban untuk di UTM Saya ingat 20 ekor, buat figure 20 ekor. Jadi kita pengarah, kita ada cakap lah sikit lah. Kita boleh itu sikit dulu. Cari AJK jawatan kuasa je. Kita tak ada siap pengarah. Kita buat betul kita betul-betul lah. Kita tengok apa problem, apa masalah semua, kita settlekan dulu. Ini semua benda boleh settle tuan-tuan. Boleh settle di antara tuan-tuan. Agihan ni semua. Dan yang apa ni, membuat orang gembira lah. Betul, orang gembira pada ada satu tahun tu mereka memang kumpul. Mereka kumpul dan orang pun tak gembira. Di UTM dia kumpul semua daging-daging. Lepas tu dia bagi, orang cakap mana daging aku, mana aku punya lembu. Memang gitu. Kita dapat itu. So pada tahun yang saya buat tak lengkap. Yang korban pergi duduk dengan awak punya itu. Daripada beginning sampai habis. Awak yang lapahkan sekali. Dia kena buat dengan itu. Wah, ni kalau awak nak betul-betul, awak kena buat semua habis semua. Saya tetapkan aja gitu. Yang peserta dia kena duduk, ada nak ambil lah, bagilah sendiri. Awak nak daging apa, yang nak ini apa, bagilah sendiri. Awak punya pasal lah. Kita tak nak. Jadi semua happy, semua gini dapat lah, boleh. Jadi kita kena tengok. At last mereka semua balik gembira. Alhamdulillah, mereka gembira dengan pembahagian mereka. Dia sendiri, 7 orang kan, dia sendiri duduk. Dia buat sendirilah, awak pergi buat dah. Kita dah apa semua buat dah. Saya punya cara macam gitu aja kan. Kalau tak nak lah. Kalau tak nak serahkan pada kita, okey dah, jangan komplain. Kalau serah pada kita, tak ada komplain. Kalau awak nak, awak buat. Jangan manja-manja kita nak kena buat kan dia semua.
Tak ada nak komplain nak ini. Kita yang dah buat kan, dia pula nak komplain. Itulah kan, sebahagian lah saya tengok dia gitulah. Nak kena tengok apa masalah dia dan kita cuba selesaikan lah. Cuma hukum dia tak ada lah. Kalau kita nak cakap pembahagian ni semua. Allahu Akbar. Belum masuk lagi apa hukum korban. Korban bagi orang yang mampu lah. Ini belum selesai lagi, belum tempoh tamat lagi, masih ada banyak masa lagi tuan-tuan. Kita ada seminggu lagi ni bagi yang belum berkorban lah, bagi yang dah korban apa. Hukum korban ni, adakah hukum korban wajib ataupun sunat? Ni bagi yang orang mampu. Bagi yang mampu bagi tak mampu tak kisah. Jadi ada dua pendapat ulama. Satu pendapat cakap hukumnya wajib. Ini pendapat Al-Auza'i, Al-Laits, mazhab Abu Hanifah, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad, wajib. Siapa yang mampu, wajib untuk dia berkorban. Jadi berdosa lah kalau dia tak berkorban. Pendapat kedua pula dia sunat muakkadah, sunat muakkad. Ini pendapat daripada mazhab Syafi'i, Malikiyah dan Hanabilah. Satu sunat muakkad dan satu wajib. Jadi kata ulama, kalau orang tu mampu, maka sebaiknya dia buat korban. Kerana Rasulullah SAW ada bersabda, ini hadis hasan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, luas rezeki dia, sedangkan dia tidak berkorban, jangan dia dekati musalla kami. Musalla kami tempat solat kami. Kerana di tempat solat tu sebelah dia nanti akan diadakan sembelihan korban. Jadi ini warning kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW rasa macam tak selesa dengan orang bakhil ni, orang bakhil. Jadi kalau kita ada kelebihan, kata dalam mazhab Syafi'i, apakah yang dimasukkan dengan kelebihan rezeki ni? Kamu ada rezeki pada hari raya kan? Hari raya itu untuk keluarga kamu dan keluarga kamu. Tak kira dah ada kelebihan rezeki lah, bukan rezeki kamu ada untuk sepanjang tahun tak. Pada hari raya kalau kita ada nafkah, kita ada nafkah untuk beri makan lepas tolak lah, lepas tolak harga korban tu semua, kita ada lebihan boleh bagi makan anak isteri kita pada hari raya tu. Pada hari raya tu itu dah dikira dah ada rezeki, kita ada rezeki yang luas.